Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Jadi untuk ruangan komentar SPM ini, kita akan membicarakan berkenaan sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia yang disambut pada pada 7 Jun 2023, iaitu setiap 7 Jun akan disambut di seluruh dunia untuk kita memberikan penekanan dan juga memberikan kesedaran kepada seluruh masyarakat berkenaan aspek keselamatan makanan. Kerana bila kita menyentuh berkenaan keselamatan makanan adalah sangat penting untuk kita war-warkan, khususnya bagaimana makanan yang selamat, berkhasiat, enak dan sihat ini merupakan satu hak dan keperluan asasi bagi setiap manusia. Jadi untuk kita berbicara berkenaan topik ini, kita bersama dengan tetamu kita pada pagi ini iaitu Puan Nurul Syuhada Muhammad Basri, Pegawai Teknologi Makanan, Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Keselamatan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, topik yang sangat penting sebenarnya untuk kita war-warkan kepada penonton. Jadi mungkin untuk permulaannya ini, kita kongsikan berkenaan sambutan baru-baru ini, 7 Jun 2023, berkenaan sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, sebagaimana yang dimaklumkan, pada setiap 7 Jun, kita akan menyambut sambutan Hari Keselamatan Makanan yang mana ia disambut secara worldwide lah, seluruh dunia. Dekat sini dipanggil Hari Keselamatan Makanan Sedunia yang disambut pada 7 Jun bermula dari 2019. So maksudnya kali ini dia merupakan tahun kelima sambutan tu diadakan yang mana dengan tema Food Standard Safe Life. Okey. Dengan temanya keselamatan makanan tanggungjawab bersama dalam bahasa Melayunya lah. Food standards. Okey. Okey. Untuk yang itu, kita memang tema yang sedia ada kita sambut bagi tahun-tahun sebelumnya dan juga kita pegang yang mana keselamatan makanan tanggungjawab bersama. Walau bagaimanapun untuk tahun ini, tema yang diketengahkan adalah lebih kepada food standard. Food standard safe life. Itu tema untuk tahun inilah. Tapi memang kita pegang keselamatan makanan tu merupakan tanggungjawab bersama yang daripada tema-tema sebelum ni. Itu prinsip utamanya lah. Keselamatan makanan itu merupakan tanggungjawab dan juga pegangan kita secara bersama. Jadi menyentuh berkenaan tema tadi, Food Standard Safe Life ini, apa yang perlu kita berikan penekanan kepada masyarakat berkenaan standard makanan yang perlu dipatuhi ini? Kalau kita tengok secara mudahnya pada tema tu, kita akan tengok dia kata Food Standard Safe Life. Dekat sini kita nampak yang penetapan standard itu, kalau mematuhi kepada penetapan standard, tak kira lah pada peringkat mana penyediaan makanan daripada awal sehinggalah dia pergi kepada pengguna sedia untuk dimakan. Dari situ yang menerangkan kepentingan pematuhan kepada standard untuk memastikan kawalan keselamatan makanan yang terjamin tu dapat kita capai. Di situ yang nampak macam penekanan untuk berdasarkan kepada tema tersebutlah. Jadi di sini bila kita kata Food Standard Safe Life tu, dia menetapkan supaya pematuhan standard bermula daripada ladang, daripada yang mana petani ke, pesawah ke yang merujuk kepada semasa penanaman semua tu, ataupun semasa untuk kalau kata produk ikan ke apa, dia merujuk kepada yang nelayan ke semua tu. Sehinggalah raw material atau ramuan itu diproses, kemudian dibawa masuk ke kilang untuk dijadikan produk, kemudian dipasarkan dekat produk pula dan sehingga dia pergi kepada pengguna. So pematuhan kepada setiap peringkat standard di situ yang sebenarnya membantu menghasilkan makanan yang selamat untuk dimakan. Jadi food standard ini melibatkan rantaian yang saling berhubung kait di antara satu sama lain. Pastinya bila kita bercakap berkenaan food standard ataupun standard makanan ini, penonton juga tertanya apa yang dimaksudkan dengan standard makanan ini, sejauh mana standard makanan ini boleh kita tentukan, kita ukurkan, Puan? Kalau kita tengok dari segi standard makanan ni, standard makanan dia macam sangat luas lah. So bila kita kata bermula dari ladang, maksudnya dia adalah merupakan satu penetapan yang ditetapkan untuk membantu kawalan satu-satu produk tersebut. Dari sini apa yang kita tetapkan kalau kata di Malaysia, penetapan
standard makanan adalah kita ada satu standard yang kita panggil Akta Makanan 1983 yang mana di bawahnya terdapat beberapa peraturan yang saling berhubung kait. Contoh, kita ada Peraturan Makanan 1985, kita ada juga Peraturan Kebersihan Makanan 2009 dan beberapa peraturan lain yang kalau kita tengok dari tajuk peraturan-peraturan tersebut sebenarnya telah menunjukkan apa jenis kawalan yang dibuat, dan peraturan-peraturan dan juga akta tersebut kita wujudkan berdasarkan penilaian risiko dan juga kepentingan ataupun standard-standard antarabangsa lain yang kita kata perlu diambil kira dalam pembentukan standard. So dalam hal ini, apa yang kita boleh katakan, standard tersebut dia akan mengambil kira segala pembangunan ataupun teknologi terkini yang berkaitan, segala keperluan keselamatan makanan yang telah digazetkan di bawah Codex Alimentarius. Codex Alimentarius ni sebenarnya satu badan antarabangsa yang diguna pakai di bawah WTO, perjanjian WTO, yang mana untuk makanan kita kena ikut itulah peraturan tersebutlah untuk ni keselamatan makanan. So, pastinya usaha untuk memperkasakan ataupun meningkatkan kesedaran dan juga memberi pendidikan kepada masyarakat berkenaan aspek keselamatan ini giat dilaksanakan oleh pihak KKM sendiri saban tahun. Jadi bagaimana dengan program-program advokasi yang telah dilaksanakan ini dapat membantu meningkatkan lagi kesedaran dalam kalangan masyarakat? Ialah khususnya dalam kita menilai juga dari segi statistik isu keracunan makanan, kesedaran peniaga-peniaga kecil, peniaga restoran terhadap aspek kebersihan ini, Puan. Okey. Bila kita sebut mengenai kawalan kebersihan makanan, of course dia merangkumi tanggungjawab semua orang lah. Macam yang disebut tadi, keselamatan makanan adalah tanggungjawab bersama. Okey, baik. Jadi bagi setiap aspek peringkat ataupun peringkat penyediaan makanan tersebut, kita ada kawalan yang mana penyedarannya kita tumpukan berperingkat. Yang mana kalau kata kepada, saya ambil contoh mudah layman dululah ya, pengguna. Kalau pengguna, kita terapkan supaya kesedaran sebelum membeli produk kena baca label dulu. Mudahnya macam itulah. Okey, dan lepas kalau kata itu bagi produk yang berbungkus, ataupun kalau pergi ke pasar raya, mungkin kalau pilih makanan yang dalam tin tu, jangan pilih yang kemik, pilih yang elok, cantik. Kita tak tahu apa daripada tin tu yang dah masuk dalam ni kan. Okey, dan dari segi pengguna juga kita kata untuk kita terapkan asas pemilihan makanan dan berdasarkan konsep lihat, hidu dan rasa. Okey, itu konsep kepada pengguna. Kepada industri pula, kita memang tekankan penekanan untuk pematuhan kepada standard dalam menghasilkan produk-produk makanan. Dan di samping itu, industri juga perlu, maksud saya lebih kepada industri makanan yang perlu memastikan kilang dan premis masing-masing adanya jaminan keselamatan makanan yang kalau kita ketahui selama ini sebagai HACCP, JMP. Kalau untuk kilang kita ada juga mesti, dan untuk restoran kita ada pengiktirafan untuk BEST kita panggil, yang mana kawalan tu dibuat melalui pengiktirafan dan juga persijilan tersebut. Okey. Oh, baik. Jadi untuk kita memperkasakan keadaan ini, sudah pastinya aspek kawalan, pemantauan dan juga perhatian secara berterusan adalah sangat penting daripada pihak KKM sendiri. Jadi apa antara peranan daripada pihak bahagian keselamatan dan juga kualiti makanan BKKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk memastikan keadaan ini sentiasa berada pada tahap standard yang berkualiti dan juga pada tahap standard antarabangsa? Okey, Kementerian Kesihatan ni melalui bahagian keselamatan dan kualiti makanan ni, kita memang menjalankan, kita merupakan sebagai satu agensi yang merupakan satu competent authority lah untuk keselamatan dan kualiti makanan ini, untuk kawalan kepada keselamatan makanan. So dalam hal ini, kawalan memang dibuat dari peringkat HQ, Ibu Pejabat, yang merujuk kepada pembangunan polisi sehinggalah kepada pelaksanaan atau implementation polisi itu di peringkat negeri, di peringkat daerah. Okey, so dari situ
kawalan akan dibuat secara berperingkat, secara surveillance lah kita panggil, monitoringnya. Okey, terhadap pematuhan standard, pematuhan keperluan yang berkaitan keselamatan makanan supaya makanan yang dihasilkan akhirnya selamat untuk pengguna. Okey Puan, dalam ruangan masa yang ada ini mungkin ada sedikit kata-kata nasihat yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana khususnya untuk memberi penekanan aspek keselamatan makanan ini. Okey, sebagai conclusion lah kita katakan, okey, sebagai penutupnya kita kata, okey, dalam kalau kita tengok penyataan yang kita kata keselamatan makanan adalah tanggungjawab bersama. Dia nampak macam satu baris perkataan ayat, tapi sebenarnya cukup menjelaskan maksud peranan semua pihak dalam memastikan keselamatan makanan tu kita dapat capailah. So maksudnya dekat sini kalau semua pihak mainkan peranan dan peka dengan keselamatan makanan dalam menghasilkan produk yang selamat untuk pengguna ni, insya-Allah lah daripada situ makanan yang dihasilkan ada selamat dan pengguna pun orang kata boleh ambil, kita kata tak adalah was-was nak ambil produk tu. Macam tu. Okey, boleh ikut segala saranan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sepastinya bila kita bercakap berkenaan makanan ini, sekiranya makanan itu tidak selamat, maka ianya bukan makanan. Betul Tuan? Jadi sangat penting untuk kita war-warkan kepada anda khususnya aspek keselamatan makanan sempena dengan sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia yang telah pun disambut pada 7 Jun yang lalu. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nurul Syuhada Muhammad Basri, Pegawai Teknologi Makanan Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Keselamatan Kualiti Makanan KKM. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Baik penonton,